A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 57. Sebelum tu kita tengok pengajaran, antara pengajaran daripada ayat lepas. Rasanya minggu lepas kita belajar ayat 55 kan? 55 dan 56, betul? Okey, antara pengajaran daripada ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Yang maksud dia, dan begitulah kami huraikan, kami jelaskan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Antara tujuannya ialah supaya manusia nampak jelas jalan-jalan orang yang berdosa. Jadi dengan keterangan yang Allah bagi dalam Al-Quran, selain daripada supaya manusia nampak perkara yang benar, daripada keterangan itu juga manusia akan nampak jalan yang salah. Okey, pengajaran dia antaranya ialah pertama, ayat adalah cukup jelas. Adalah cukup jelas. Dan tidak ada orang yang tidak memahaminya kecuali orang yang akalnya tidak waras. Yang kedua, hanya dengan mengetahui kebenaran, manusia akan dapat membezakan yang salah dan yang sesat. Hanya dengan mengetahui kebenaran, manusia dapat membezakan yang salah dan yang sesat. Yang ketiga, jalan hidup manusia hanya ada dua sahaja. Satu, jalan orang-orang yang beriman kepada Allah. Kedua, jalan orang-orang yang berdosa dengan perintah dan larangan Allah. Yang kedua, apa sahaja agama dan pegangan selain daripada mentauhidkan Allah, maka ia adalah hawa nafsu. Maka ia adalah hawa nafsu.
Yang ketiga, sesiapa yang mengikut hawa nafsunya, dalam ibadatnya dan apa sahaja tindakannya, maka dia bukan daripada golongan yang mendapat hidayah Allah. Okey, bisa kita sambung tadabbur ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inni ala bayyinatin min rabbi. Ayat hari ini kaitan dengan ayat yang lepas ialah, kalau ayat yang lepas ataupun sebelum tu berkenaan dengan desakan orang-orang musyrikin supaya Nabi tinggalkan agamanya, dan juga supaya kalau Nabi nak mereka mendengar peringatan Nabi, mereka syaratkan supaya Nabi apa? Orang musyrikin syaratkan kepada Nabi, kalau nak kami dengar peringatan kamu, tazkirah ke, ceramah ke, halau orang miskin, kan? Kemudian Allah larang Nabi jangan halau. Dan seterusnya, ayat seterusnya Allah bagi tahu pada mereka apa sahaja usaha mereka untuk menimbulkan keraguan ataupun menghasut orang beriman supaya meninggalkan agama mereka. Begitu mereka, kamu tidak akan tinggal, kamu tak akan sembah yang selain daripada Allah. Jadi ayat hari ini Allah nak tekankan lagi kepada Nabi supaya Nabi sampai lagi pada orang musyrikin bahawa satu perkara yang mustahil untuk Nabi dan orang beriman berkompromi dengan orang musyrikin. Tidak ada tolak ansur, tidak ada kompromi. Okey, penegasan. Dia panggil apa dalam akidah? Penegasan dalam bab tidak boleh campur adukkan antara Islam dengan agama lain. Dia panggil apa? Al-wala' dan al-bara'. Sambung boleh, nak mula tak boleh? Okey. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bila Allah sebut qul, wajib tak Nabi sampaikan? Wajib. Adakah ayat yang ada qul sahaja Nabi wajib sampaikan ataupun semua ayat wajib sampaikan? Semua. Adakah semua ayat ada qul? Ada berapa yang ada qul? Bukan 3 qul, kan? Bukan 3 qul, ada berpuluh-puluh qul. Cuma yang kita hafal 3 qul je, kan? Okey. Jadi kalau yang ada qul, Nabi wajib sampaikan. Yang tidak ada qul, Nabi wajib sampaikan. Jadi apa beza? Penegasan dari segi apa ni? Maknanya bila yang tak ada qul tu memang wajib Nabi sampaikan. Dan Nabi telah sampaikan. Ya ada qul, Allah nak beritahu apa ni? Yang selepas qul ni lagi benda yang besar dan penting, menunjukkan lagi wajib kamu sampaikan. Boleh faham? Jadi kita bila baca ayat Quran, bila ada qul, kita bagi perhatian lebih tak kepada apa yang selepas qul setiap kali kita baca? Kesama je. Ayat yang ada qul dengan tak ada qul, kita fokus kita biasa je. Biasa ke tak sama? Ni jumpa tak qul dalam Quran? Jumpa. Bila jumpa qul, penekanan kita berbeza tak dengan yang tidak ada qul? Jawab je, kalau tak ada, tak ada. Sama. Tak ada kan? Adik ni bagus. Tulus dan ikhlas. Tak ada kan? Sebab apa tak ada? Kita kalau bapak kita kata,
Sekarang pergi kedai. Lain kali bapak kita kata apa? Dengar sini, ayah nak cakap. Perhatian kita lain tak daripada ayat sebelum tu. Lain kan? Betul? Automatik kan? Tapi bila kita baca Quran yang ada ko dengan tak ada ko, beza tak perasaan kita? Ataupun same-same? Same-same. Pasal apa? Allah bagi tahu kul pada Nabi, Allah nak bagi tahu selepas kul ni benda yang lagi penting, lagi utama. Sebab tu aku bagi tahu pada kamu, kul, wajib kamu katakan. Okey. Ini sesungguhnya aku ala atas bayyinah. Apa makna bayyinah? Bayyinah keterangan. Keterangan. Bayyinah keterangan. Apa maksud keterangan ni? Ha? Ialah apa dia? Apa dia? Kalau orang tanya, bayyinah tu kalau kita terjemah keterangan. Orang tanya lagi, apa itu keterangan? Ha? Ialah apa dia? Lampu ke, rumah ke, kereta ke? Al-Quran lah. Al-Quran kan? Kenapa Allah tak guna qul inni ala Al-Quran? Sedangkan maksud dia ialah Al-Quran. Kenapa Allah guna perkataan bayyinah? Mesti ada sebab. Allah nak bagi kita Quran, tapi Allah tak guna perkataan Al-Quran. Allah guna perkataan bayyinah. Mesti ada sebab. Sebabnya apa? Tak. Sebenarnya Allah nak beritahu, Quran yang aku nak bagi tahu tu adalah sifatnya ialah sangat-sangat jelas. Sebab ramai tak orang bila baca Quran tak jelas. Bahkan ada setengah orang dia mengatakan Quran ni susah difahami. Allah kata Quran adalah bayyinah, jelas, keterangan, terang. Tahu tak mana terang? Kalau kita kata nampak tak lampu ni? Terang tak? Kalau ada orang kata tak terang, apa makna tu? Masalah lampu ke ataupun masalah mata dia? Sama juga bila dia kata Quran tak jelas lah. Sebenarnya masalah Quran ke masalah dia? Masalah dia. Ramai antara yang baca Quran dah faham dengan baca Quran tak faham dan tak jelas. Mana lebih ramai? Agak-agaklah berapa peratus. Pernah tak buat bancian? Yang baca Quran 100% kan? Okey. Yang jelas berapa peratus? 10. Ini rambang ke apa? Okey, 10%. Yang tak jelas? Berapa? 90. Tanyalah kebanyakan orang yang baca, yang khatam kan, yang hafal, tanyalah maksud dia. Dia akan jawab apa? Sini kan. Kalau dia jawab tak jelas, Allah kata bayyinah, jelas. Siapa yang betul? Jadi masalah siapa? Masalah manusia. Tapi bila manusia tak faham Quran, tak jelas, apa mereka buat? Apa tindakan manusia? Itu dah ketika umur berapa tu? Kita kalau spek kita tak jelas kan? Kalau spek kita tak jelas, pukul 5 petang, apa kita buat pada pukul 5 petang tu? Nampak sangat kaki tidur kan? Kalau spek kita kelabu ke, kita buat apa masa tu? Kita ambil spek simpan ataupun kita biarkan? Kita lap teruskan. Kenapa lap terus? Kita nak tengok apa? Nak tengok TV, biarlah tengok dalam keadaan rabun pun tak ada masalah, dia bukan Quran. Betul? Kenapa kita terus lap? Sebab kita nak tengok benda depan kita. Padahal benda tu bukan Quran pun. Betul? Kadang-kadang nak tengok makanan. Penting tak makanan? Makanlah dalam keadaan rabun pun. Raba je kan? Makan je. Saya nak tanya, kita makan
makanan dalam keadaan mata kita rabun, dengan kita baca Quran dalam keadaan hati kita rabun, mana lebih bahaya? Mana lebih bahaya? Oh, baca Quran. Tapi masa makan mata rabun, kita bertindak terus tak? Masa baca Quran, hati kita rabun tak faham, kita bertindak terus tak? Tak, tunggu ada kelas terdebur. Dan hari Jumaat. Kenapa? Allah kata ala bayyinah. Maksud dia Quran lah. Jadi Allah nak berkata Quran tu cukup jelas. Satu. Yang kedua, Quran ni fungsi utama ialah petunjuk pada manusia. Betul? Panduan. Mana mungkin panduan untuk manusia tapi dalam keadaan susah untuk difahami? Mungkin tak? Mustahil. Jadi kenapa kita tak faham? Kenapa kita biarkan dalam keadaan tak faham? Sebab kita terasa Quran itu sebagai petunjuk kita. Betul? Yang kita rasa ialah dididik daripada kecil, di rumah ke di sekolah, ia akan memandu kita kepada kebahagiaan, bukan Quran, tapi pelajaran akademik. Betul, Dek? Betul kan? Nak buat lagi tak? Nak buat lagi? Okey. Kemudian Allah kata apa? Bayyinatin min Rabbi. Allah sebut lagi. Min Rabbi, dari? Apa makna Rabb? Tuhan. Rabb ni bukan makna Tuhan. Allah lah. Apa beza Allah dengan Rabb? Apa beza? Kan dua ni perkataan yang berbeza. Kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, lain kan? Jadi Allah ni makna dia apa dah? Tuhan yang disembah. Allah makna dia Tuhan yang disembah. Rabb makna dia apa makna Rabb? Siapa boleh bagi tahu? Apa dia? Apa dia? Ni nak jawab ke nak tanya saya balik? Apa dia? Pencipta saja. Pemilik saja. Pemilik dan pencipta saja. Rabb ni ada tiga. Satu, Malik. Yang kedua, yang pertama Khaliq. Yang kedua Malik. Yang ketiga Mudabbir. Jadi Rabb mesti ada tiga sifat ni, tiga ciri ni. Kalau tak ada, dia bukan Rabb. Khaliq mana? Pencipta. Rabb tu mana? Pencipta. Yang kedua, bukan setakat dia mencipta, dia Malik, dia memiliki apa yang dia cipta. Ada orang cipta sesuatu tapi dia tak boleh miliki. Betul? Contoh, ada orang cipta kereta tapi dia tak boleh miliki sebab syarikat tu orang lain punya. Kan? Tapi Tuhan bila cipta langit, Allah memiliki langit tak? Bila Allah cipta manusia, Allah pemilik tak? Yang ketiga, Mudabbir. Apa makna? Allah cipta langit, Allah pemilik, dan Allah menguruskan langit. Ada orang mencipta, ada orang memiliki, tapi dalam mengurus tak boleh, hancur. Betul? Macam rumah kita, siapa buat rumah kita? Kontraktor bukan kita. Kita pemilik tapi kita tak buat kan? Lepas tu pengurus pula siapa dia? Bukan kita. Yang buat rumah kita ialah kontraktor. Pekerjanya orang Indonesia. Yang mengurus rumah kita pun orang Indonesia juga kan? Ada pembantu rumah kan? Jadi kita kadang-kadang pemilik je. Tapi Allah, dia pencipta, dia pemilik, dia hebat tak? Itu makna Rabb. Jadi beza Allah dengan Rabb. Sebab itulah orang musyrikin dan orang kafir secara umum percaya tak bahawa Tuhan adalah Rabb. Tuhan pencipta langit, Tuhan pemberi rezeki, Tuhan menurunkan hujan. Orang musyrikin percaya tak? Percaya. Sepatutnya bila dia percaya Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengurus, sepatutnya dia sembah Allah. Tapi dia hanya percaya Tuhan sebagai Rabb, ataupun dia panggil tauhid
rububiyah. Sepatut kalau dia percaya Allah sebagai Rabb, maka dia juga sembahlah Tuhan tu. Sebab itulah Tuhan yang hebat. Betul? Jadi Allah kata, bagi tahu wahai Muhammad kepada orang musyrikin, sesungguhnya aku di atas keterangan yang nyata. Mana mungkin aku terima pandangan kamu, akidah kamu yang memang sesat dan tak jelas. Orang yang dalam keadaan jelas nak tinggal dan nak pergi pada benda yang tak jelas, satu benda yang tak masuk akal. Dan keterangan aku pula daripada siapa? Min Rabbi, daripada pencipta aku. Kenapa Allah suruh Nabi bagi tahu Min Rabbi? Apa faedah dia? Dia tadabbur kena hurai satu-satu, kan? Sebab tu kadang-kadang kita baca tafsir, ada ulama tulis kitab tafsir surah Fatihah je, satu buku tebal, surah Fatihah je. Min Rabbi, dari penciptaku. Okey, kenapa? Kalau sebut ala bajinah sahaja tanpa min Rabbi, okey dah. Tapi Allah kata sebut juga bajinah tu adalah daripada pencipta aku. Apa tujuan, apa hikmahnya? Pertama nak bagi tahu kenapa dia jelas. Sebab dia datang daripada pencipta. Kita kadang-kadang dengar cakap manusia, jelas tak? Tak biasa jelaskan. Kalau daripada manusia jelas, kalau daripada pencipta manusia 10 kali jelas. Satu. Yang kedua, kalau keterangan tu daripada pencipta aku, apa kewajipan aku terhadap keterangan itu? Sebab dia daripada pencipta aku, apa kewajipan aku terhadap keterangan itu? Baca dan ikut, sebab dia daripada pencipta aku. Ada tak pencipta sesuatu, dia cipta sesuatu, kemudian dia rusakkan sesuatu yang dia cipta? Ada? Maknanya kalau keterangan daripada pencipta aku, pasti ia baik untuk aku, sebab dia pencipta aku. Betul tak? Semua ayat Al-Quran baik tak untuk kita? Kalau dia daripada pencipta dan pasti dia baik, kewajipan kita ialah faham dan ikut satu persatu. Jangan baca saja. Okey. Kita kalau pergi mana-mana lah, bekerja ke sekolah ke universiti ke, ada tak peraturan dia? Bagi segera. Aku tak ada. Aku tak boleh nak bagi. Persoalan dia apa yang diminta oleh orang kafir dan mereka minta supaya Nabi segerakan. Apa dia? Azab, kan? Tapi ayat ini tak sebut azab. Dihurai oleh ayat lain. Sebab tu ayat Quran mentafsirkan ayat yang lain. Sebab tu tak boleh baca ataupun tadabbur surah tertentu sahaja. Tak boleh baca surah Yasin je, nanti tak faham. Kena baca juga surah lain. Okey, cuba buka surah Al-Anfal ayat 32. Surah Al-Anfal ayat 32. Qalu wa iz qalu semula kuat sikit. 32. Tetap baca ayat Quran. Bukan sebelum tu ada Allahumma wa iz qalu Allahumma in kana haza huwal haqq min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'azabin alim. Okey. Cuba kita tadabbur. Wa iz qalu, ingatlah ketika mana Allah bagi tahu, ketika mana mereka berkata. Siapa mereka ni? Orang-orang musyrikin. Kan Nabi, peringkat awal dakwah Nabi cerita apa pada orang musyrikin? Peringkat awal.
Cerita pasal ekonomi ke, pasal pembinaan ke, projek ke, pasal tauhid itu pasal apa? Mentauhidkan Allah dan cerita pasal akhirat. Kalau kamu beriman, dibalas dengan syurga. Kalau kamu kufur, dibalas dengan azab neraka. Dan siapa yang engkar kepada perintah Allah akan diturunkan azab sebagaimana Allah turun pada umat-umat terdahulu, kan? Jadi banyak cerita pasal tempoh dakwah Nabi di Mekah 13 tahun ialah cerita pasal hari akhirat, cerita pasal azab. Kan? Sebab kenapa cerita pasal akhirat di peringkat awal dakwah? Tak cerita pasal solat, pasal ibadat, pasal pergaulan, pasal ekonomi, kan? Patut cerita pasal ekonomi. Dulu kan nak makan ni. Boleh solat tak kalau tak ada makanan? Boleh. Kalau lapar boleh solat. Kalau ada makanan dulu dengan masuk waktu solat, buat apa dulu? Sebab ada hadis Nabi, kan? Okey, kenapa cerita akhirat dari peringkat awal? Yalah, kenapa? Sebab punca segala kerusakan manusia, akhlaknya, ekonominya, sebab tak yakin pada akhirat. Bila tak yakin pada akhirat, dia anggap hidup adalah sekali saja. Buatlah jahat apa pun, lepas ni tak ada balasan. Nak rasuah, nak berzina, nak pukul orang, nak ambil hak orang, nak bagi saham pada sesiapa, buatlah. Sebab apa? Lepas mati tak ada balasan. Bahaya tak bila tidak ada akidah beriman dengan hari akhirat? Semua yang tak solat tu sebab tak yakin pada akhirat. Semua yang buka aurat sebab tak yakin pada akhirat. Okey, bila Nabi Asyid cerita pasal akhirat, pasal azab, orang kafir mencabar. Mereka berkata, Allahumma, ya Allah. Tengok dia guna perkataan ya Allah. In kana haza, sekiranya ini adalah wal haq, yang kamu cerita ni benar. Orang musyrikin kata pada Nabi, kalau yang kamu cerita ni, kalau syirik kufur akan diazab. Kalau betul lah cerita kamu benar, mereka cabar. Min indika, daripada sisi engkau, fa'amtir alaina. Apa nama fa'amtir? Hujanilah, daripada matar. Hujanilah alaina, ke atas kami, hijaratan, batu, minas sama, daripada langit, ataupun iktina, bawa datanglah pada kami azab yang pedih. Ini maksud matasta'jilun. Nabi cerita azab, dia kata bagilah cepat azab itu, minta cepat. Kenapa mereka minta cepat? Sebab mereka tak percaya. Sepatut ayat dia macam ni, kan? Kalaulah yang kamu cerita ni, wahai Muhammad, adalah benar, sepatutnya lepas tu pada doalah pada Tuhan supaya Allah buka hati kami dan kami beriman. Betul? Tapi tengok busuknya hati mereka, kerasnya hati mereka, dia cabar lagi. Kalau betul yang kamu buat benar, okey, turunkan azab. Kan? Kalau adalah orang Cina ataupun India kat Taman Tun cakap macam ni, kita buat apa dengan India ni? Dia kata, dia panggil kita orang Islam. Kamu dah cerita pasal azab neraka apa semua, kan? Kalau betul, minta Tuhan kamu turunkan sekali. Sekarang juga aku nak tengok. Kita buat apa dengan orang India ni? Belasah, kan? Biasa belasah orang, kan? Nak belasah, kan? Nak belasah. Saya baru buat contoh dah nak belasah tu. Betul, sebab cara kita berfikir pada itu kata-kata yang sangat biadab. Betul? Tapi ada tak orang kafir cakap macam ni? Siapa ni? Mana ada? Tak ada. Ni kalau orang kafir cakap, memang matilah dia. Tapi orang kafir bercakap senang-senang depan Nabi. Apa Nabi buat pada mereka? Nabi belasah tak? Nabi belasah. Ya, adik nak belasah ni, adik nak ikut siapa ni? Nabi belasah tak? Sangat-sangat biadab. Ini cabar siapa ni? Cabar Nabi dan cabar Tuhan. Turunkan apa ni? Batu. Turunkan sekarang. Maka Allah perintah pada Nabi, bila mereka biadab sampai tahap ni, apa dia?
Qul, cakaplah, ma indi, aku tak boleh, aku tidak ada apa yang kamu minta. Aku hanya menyampaikan, kalau kamu buat macam ni, Allah akan turunkan azab, bukan aku turunkan. Jadi kuasa menurunkan azab bukan di tangan aku. Bukan kerja Nabi menghukum orang, bukan kerja Nabi menurunkan azab. Kerja Nabi hanya bagi peringatan. Jadi kamu salah faham. Kenapa kamu cabar aku? Aku tak pernah beritahu pun aku akan turunkan azab. Aku hanya sebagai pemberi peringatan. Boleh? Boleh? Oh, hikmah tak? Tapi kita sekarang, kalau ada orang buat macam ni, tak tahulah. Lagi orang nampak Islam ni sangat zalim, keras kan? Orang tu cabar tu mungkin sebab dia tak faham. Dan sebab dia tak faham, sebab kita tak bagi faham, kita pula marah ke dia, biadab kamu. Patut dia kata apa? Aku biadab sebab kamu yang tak bagi aku faham. Betul? Berapa ramai orang kafir yang kita sampaikan maklumat yang benar daripada Al-Quran pada mereka? Ada. Betul ke? Ada tak? Okey. Ma indi, satu lagi ayat surah Sad ayat 16. Surah Sad ayat 16. Cuba baca. Waqalu, mereka kata, waqalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ajil daripada yasta'jilu juga, segerakan kepada kami, qittana. Apa makna qittana? Bahagian kami, azab yang kamu janji, kamu bagi mak nanti. Tapi orang kafir tak sabar, sebab memang dia tak percaya pun, turunkan sekarang. Okey. Maka jawapannya ni, ma indi ma tasta'jiluna bihi. Okey. Inil hukmu, tidaklah hukum itu illa, kecuali lillah. Apa makna lillah? Hukum apa ni? Hukum apa ni? Bila sebut tidak ada hukum, tidak ada peraturan, tidak ada ketetapan, melainkan milik Allah. Makna merangkumi semua sekali. Sama ada hukum kauni ni makna yang manusia tidak pilihan. Allah nak tetapkan hujan ke, tsunami ke, banjir ke, ribut, itu adalah milik Allah dan manusia tak boleh masuk campur. Betul? Allah nak bagi banjir yang teruk kan, kita tak boleh nak buat apa. Lepas banjir berlaku ribut lagi kan, diipuh kan, sampai terbang semua bumbung. Lepas tu berlaku lagi di Shah Alam kan, semalam ke 2 malam? Shah Alam 2 malam. Dan sebelum tu berlaku kat mana? Seri Kembangan, yang tanah runtuh kan, habis. Itu dia panggil hukum kauni. Manusia tidak pilihan. Siapa boleh tahan? Tak ada. Yang kedua, hukum syar'i. Yang ni haram, yang ni halal, kena solat, kena tutup aurat. Itu adalah hak milik mutlak Allah. Manusia tak boleh masuk campur. Bila manusia memandai-mandai buat undang-undang peraturan sendiri, manusia telah mensyirikkan Allah, ataupun manusia menjadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan, walaupun dalam bentuk undang-undang. Okey. Yaqussu, makna dia menerangkan ataupun mengkisahkan. Yaqussu, kisah, menerangkan. Al-haq, kebenaran. Allah menerangkan kebenaran. Mana kebenaran tu sentiasa kena sampai dan kena jelaskan. Sebab itulah semua orang kafir di Mekah, semua orang kafir di Madinah, message Al-Quran sampai tak pada mereka. Sampai. Bahkan sampai ke Yaman, sampai ke Parsi, sampai ke Rom.
Walaupun masa tu tak ada kemudahan. Ada kemudahan internet masa tu. Ada Instagram. Ada Facebook. Tapi dakwah sampai merebak. Salman Farisi dengar cerita Nabi di Mekah. Daripada maklumat dia dapat. Daripada pedagang. Tapi maklumat sampai. Kita segala kemudahan, kadang-kadang maklumat tak sampai. Betul? Kadang-kadang suami mengaji kan. Maklumat tu tak sampai pada bukan jiran dia, orang dalam rumah dia. Kadang-kadang isteri mengaji. Maklumat yang isteri mengaji, walaupun Al-Quran, tak sampai pada suami. Betul? Dan tak sampai pada anak. Apa masalah? Apa masalah? Apa dia? Komunikasi. Oh, mak dengan bapa ada masalah. Komunikasi. Tak, dia kalau bercakap, bak makan okey semua, bila makan bersama. Tengah-tengah makan bersembang, macam-macam. Ayat Quran je tak ada. Ya? Sebab dia orang tak rasa Quran ni adalah benda yang sangat bernilai dalam hidup mereka. Mereka tak rasa kepentingan Al-Quran. Tapi kalau maklum pasal dunia, mereka rasa penting, mereka kongsi terus. Kan? Okey. Wahwa dan ia dan dia iaitu Allah khairu sebaik-baik al-fasilin. Fasilin makna yang dia terjemah apa tu? Sebaik-baik yang memutuskan keputusan ataupun yang menetapkan hukuman. Sebaik-baik pemutus ataupun sebaik-baik hakim. Okey, bila kita dengar ayat ni, Allah sebaik-baik pemutus, sebaik-baik hakim, apa kesan dalam hati kita sebagai orang yang beriman? Apa dia? Takut apa tu? Okey, itu di akhirat lah, di dunia ni. Kesan dalam hati kita daripada ayat ni. Allah adalah sebaik-baik hakim, sebaik-baik keputusan. Bila Allah putuskan, itulah yang terbaik. Tak mungkin ada manusia sehebat hakim mana pun, tak mungkin hukuman dia, keputusan lebih baik daripada Allah. Tak mungkin. Tapi ini spesifik kepada apa ni? Hukuman kan? Allah adalah sebaik-baik pemutus. Bila kita dengar ayat ni, kalau Allah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemutus, seadil-adil pemutus, mulai sekarang, apa saja masalah, kita akan rujuk pada Quran. Sebab dia pasti terbaik untuk kita. Betul? Ada masalah, kita tak tanya orang. Kita tak tanya pakar psikologi. Kita tak tanya Tok Bomo. Betul tak? Tapi sekarang bila ada masalah je, kebanyakan manusia tanya siapa? Tanya? Google. Adakah Google khairul fasilin? Tak. Kadang-kadang tanya ustaz kan? Ustaz pula tak jawab daripada Al-Quran. Ustaz bukan khairul fasilin. Bila ustaz jawab tanpa ayat Quran, tanpa panduan daripada Quran dan Sunnah, bukan sebaik-baik fasilin. Bolehkah? Dan boleh tak kita rujuk Al-Quran kalau kita tak faham? Tak boleh. Mulai sekarang kita kena gandakan usaha kita untuk faham ayat Quran dan ikut. Kenapa? Sebab kita dah berpegang pada sebaik-baik hukuman, seadil-adil hukuman. Ada seorang kawan saya ditakdirkan, dia apa ni, dia pakai alat untuk potong pokok kan. Dia naik tangga, lepas tu terjatuh alat tu, kena dia, habis kena kat sini. Daging terkeluar apa semua, buat operation. Lepas tu patah, jatuh pula tempat yang tinggi. Tulang dikatakan patah. Lepas tu dalam guruk dia beritahu lah semalam. Dia sendirilah, setelah 2-3 hari operation, dia kata saya dapat bad news. Tulang saya didapati patah. Saya pun tu bagi tahu, bukan bad news, good news. Sebab Nabi kata ajaba li amril mu'min. Nabi kata aku sangat kagum dengan urusan orang beriman, semuanya baik.
dan ini tak mungkin berlaku melainkan orang beriman sahaja. Kemudian Nabi huraikan, iaitu bila dia dapat nikmat, dia bersyukur dengan nikmat tersebut. Syukur tu baik untuk dia, bukan nikmat. Syukur atas nikmat adalah baik untuk dia. Dapat nikmat, dia semakin taat pada Allah. Baik tak? Kemudian Nabi kata, bila ditimpa musibah, dia redha dan sabar. Sabar tu baik untuk dia. Boleh? Jadi manusia dua dia. Satu dapat nikmat, yang kedua dapat musibah. Ada yang ketiga. Nabi kata semuanya baik. Semuanya baik. Tapi kita susah nak terima kan. Benda yang musibah tu kita nak faham ia adalah baik. Okey. Sebab itulah contoh dalam surah Al-Kahfi. Bila Khidir bunuh budak kecil kan. Bad news tak kepada mak bapak dia? Ataupun good news? Sebab tu Nabi Musa bantah kan? Nabi Musa bantah tak? Bila bantah benda tu tak baik. Tapi kenapa Khidir buat tu atas arahan nafsu dia ke ataupun Allah? Mungkin tak Allah suruh benda yang menyusahkan manusia? Mungkin tak? Mustahil. Sebab sifat utama Allah pada dalam banyak-banyak nama Allah dan sifat Allah yang paling utama Ar-Rahmanir Rahim. Mana mungkin Allah yang bersifat Ar-Rahmanir Rahim bagi musibah dan menyusahkan manusia dengan anak kecil dibunuh tanpa sebab? Mana mungkin? Allah nak ajar kita, bila Allah buat terus bersangka baik, pasti baik. Dan betul tak lepas tu Khidir begitu pada Musa, sebenarnya ini adalah yang terbaik untuk mak bapak dia dan terbaik untuk budak tu sendiri. Betul? Bolehkah? Lepas tu dia ada sebut, dia kata sebab saya sedihlah lepas ni banyak kerja tak boleh buat dan kerja saya akan diuruskan oleh isteri dan anak. Kesian mereka. Saya jawab balik, Allah tahu tak apa yang berlaku pada kamu dan pada keluarga kamu? Allah tahu tak? Allah tahu tak? Tahu. Allah tahu lebih detail daripada yang kamu tahu. Dan Allah tak kesian ke kepada anak dan isteri kamu? Allah kesian ke tak? Kesian. Kalau kesian, kenapa Allah buat macam tu? Sebab Allah kesian lah Allah buat macam tu. Faham tak? Jadi saya kata, la yukallifullahu nafsan, Allah tak mungkin bebankan seseorang yang dia tak mampu. Bila Allah bagi katalah musibah pada suami dan anak isteri kena tanggung, mana Allah bagi beban itu pada isteri? Adakah di luar kemampuan mereka? Tak. Apa-apa kita kena berfikiran positif. Saya tak cakap pada dia macam saya cakap dalam kelas, saya tulis je. Sebab kadang-kadang kita dah belajar lama, tapi bila kena pada kita, susah kita nak praktiskan. Lepas tu dia marah pada ustaz pula. Ustaz senang cakap, cuba ustaz rasa sendiri. Kita pula kenakan. Macam mana? Kalau jadi musibah macam tu, kita memang ada perasaan nak sedih, betul. Tapi adakah okey untuk rasa sedih? Tapi lepas tu kita sebab sedih. Dia macam ni. Dia kalau rasa sedih tu bukan tak okey. Kadang-kadang biasa kan. Tapi kalau iman dia lagi kuat, lagi mantap, dia tak akan sedih. Dia tak akan sedih. Kenapa? Bila Allah bagi musibah, dia redha, dia sabar, dia akan dapat pahala apa? Saya nak tanya, masa dia tak ada musibah, dia solat dengan mudah kan? Bila ada musibah, dia solat dengan susah, tapi dia sabar. Yang mana pahala lebih besar? Subhanallah. Kita kalau saya bagi tawaran, bekerja dengan saya dalam keadaan senang, gaji 1,000 sebulan. Tapi kerja dengan saya dalam keadaan susah, sukar, kadang-kadang luka, tapi saya bagi gaji 1 juta. Nak kerja yang mana? Nak kerja yang mana? Nak yang mana? 1 juta. Kenapa? Subhanallah. Ya Allah nak bagi bukan 1 juta. Yang manusia bagi 1 juta, akhirnya habis. Betul? Ya Allah nak bagi berakhir tak?
Oh, itu susah nak masuk kat kepala tu. Ya Allah bagi lagi hebat dan tak akan berakhir. Susah nak masuk. Sebab itulah bila kita sakit, kita banyak berdoa, minta Allah segera sembuh ke, minta Allah tinggikan kesabaran kita menghadapi sakit tu. Cakap betul lah yang lepas-lepas ni. Banyak minta sembuh kan? Dia lupa bahawa dengan dia sabar tu pahalanya tanpa hisap, tanpa had. Tapi tak mungkin dia sabar kecuali ada musibah. Betul? Kalau sihat ni boleh tak sabar? Awak sabar tak kalau awak sentiasa sihat? Tak payah tanya, soalan tu tak relevan lah. Okey, Qul katakanlah. Lau. Jikalau anna sesungguhnya, anna lebih tepat sesungguhnya, indi di sisiku, ma tasta'jilun, apa yang tasta'jilun kamu minta segerakan. Laqudia apa dah? Pasti. Terjemah apa? Qadia diselesaikan. Qadia ni makna intaha, selesai. Al-amru urusan. Pasti selesai. Al-amru urusan. Apa maksud dia? Baini di antaraku, wa bainakum dan di antara kamu. Apa maksud ayat ni? Kan orang musyrikin dia cabar Nabi. Kamu dah cerita akhirat, kita neraka, boleh tak turunkan sekarang azab tu? Nabi jawab apa? Ma indian. Aku tak ada kuasa. Itu bukan urusan aku. Urusan aku hanya bagi peringatan. Kan? Okey, mungkin orang tanya, wahai Muhammad, kalau kamu betul-betul memiliki kuasa untuk menyegerakan azab kepada orang musyrikin, apa kamu buat? Jawapannya ayat ni. Katalah wahai Muhammad, jikalau sesungguhnya aku ada kuasa, ada kemampuan untuk memperkenalkan apa yang kamu minta disegerakan daripada azab, apa aku buat? Laku dia memang kamu dah mati lama dah. Faham tak? Degil sangat. Tapi sebenarnya kalau Nabi betul-betul ada kuasa, Nabi hukum terus tak? Ada dalil tak? Nabi tak akan hukum juga. Walaupun kalau Nabi ada kuasa. Ada dalil tak? Masa Nabi pergi ke Taif, orang Taif buat apa pada Nabi? Baling batu kan? Dahlah Nabi buat ni untuk orang Taif, bukan untuk diri dia. Untuk selamatkan orang Taif daripada azab Allah. Tapi orang Taif bagi apa? Batu. Lepas tu datang pula malaikat Jabal nak tawar kepada Nabi. Dia kata, aku diutuskan oleh Allah untuk membantu kamu menghancurkan penduduk Taif. Malaikat Jabal ni makna dia boleh terbalikkan bukit-bukit di Taif, terbalik melingkupkan. Makna orang Taif duduk di bawah. Kalau kamu suruh sekarang juga aku buat, kan? Apa jawapan Nabi? Kalau bayangkan kalau kita duduk tempat Nabi dan malaikat tawarkan macam tu, orang baling batu kita kan berdarah, kita buat apa? Kita kata pada malaikat, kenapa datang lambat sangat? Aku dah tunggu 2 hari dah kan. Nabi kata apa? Tak payah. Sebab kalau kamu binasakan mereka, bukan setakat mereka tak beriman, zuriat mereka pun tak ada yang akan beriman. Bila mereka mati, zuriat ada tak? Tapi kalau kamu tak binasakan mereka, kalau mereka tak beriman, mungkin anak mereka beriman. Kalau anak mereka tak beriman, mungkin cucu mereka beriman.
Tengok pemikiran Nabi. Ada tak orang macam tu? Kita berdakwah, orang maki kita kan. Kita kata tak apalah, kalau kamu tak beriman, harap-harap anak kamu beriman. Kalau anak kamu tak beriman, harap-harap cucu kamu beriman. Ataupun kita dah, okey cukup setakat ni, lantak kamu lah. Kan? Oh susah. Jadi kenapa Allah tak turunkan azab segera kepada orang musyrikin walaupun mereka dah sangat biadab? Kenapa? Sebab Allah bersifat apa? Ada satu sifat Allah yang menyebabkan Allah tak segerakan azab. Apa sifat tu? Hafal tak Al-Asma'ul Husna? Hafal kan? Berapa semua? Oh tak hafal. Apalah yang hafal? Hafal. Berapa semua? 99 kan? Daripada 99 ada satu nama Allah, ada sifat Allah yang menyebabkan manusia syirik macam mana, kufur lama mana sekalipun, Allah tak segera turun azab. Sebab ada satu sifat ni. Apa sifat itu? Saya tahu. Adik hafal tak masa kecil? Hafal? Cuba nyanyi sikit. Tengok pendidikan kita. Dia lebih kepada apa? Suka hafal, dan hafal pun dalam bentuk lagu. Supaya mudah hafal. Tapi tak faham. Okey, apa sifat tu? Ialah apa nama Allah tu? Ada Al-Jabbar, ada Al-Qahar. Bukan. Ghafur, pemaaf, pengampun. Ini Allah boleh turunkan azab macam Firaun kan. Berpuluh tahun mereka kufur pada Allah dan ada mengaku Tuhan, tapi Allah biarkan. Siapa boleh jawab? Saya bagi 10,000 rupiah. Bukan. Al-Aziz perkasa. Bukan. Ar-Rahman penyayang. Ini sifat ni mana Allah berkuasa menurunkan azab bila-bila masa, tapi Allah tahan. Kebetulan betul. Al-Halim. Al-Halim. Sebab sifat Al-Halim inilah Allah tak turunkan azab. Al-Halim ialah Allah mampu menurunkan azab, tapi Allah tahan dalam keadaan Allah mampu. Dia beza dengan sabar. Sabar ni kadang-kadang kita sabar, kadang-kadang kita mampu nak balas. Tapi kadang-kadang kita sabar sebab kita tak mampu nak balas. Orang pukul kita sampai lembekkan. Lepas tu orang tanya, kenapa tak balas? Saya sabar aja. Padahal dia tak mampu. Itu sabar. Tapi Halim ni, dia mampu, dalam keadaan dia mampu, dia tak balas. Al-Mu'akhir melewatkan. Itu lebih spesifik, melewatkan. Ini bukan setakat melewatkan. Kadang-kadang Allah tak turunkan langsung azab sampai akhirat besok. Contoh Nabi Yusuf AS, kan, adik-adik-beradik dia khianat dia kan. Tapi bila dia puncak kuasa, adik-beradik dia minta apa? Minta bantuan kan. Dan masa tu Yusuf boleh tak nak balas dendam? Boleh, sebab dia ada kuasa. Tapi dia balas tak? Itu dia panggil Al-Halim. Melayu dia terjemah maha. Saya tak tahulah, rasa macam tak tepat aja penyantun. Melayu penyantun. Tuhan penyantun. Apa makna Tuhan penyantun? Okey, wallahu, dan Allah a'lam, lebih mengetahui, bizzalimin, dengan orang-orang yang zalim. Allah lebih tahu apa ni? Lebih tahu apa? Ataupun lebih tahu dari siapa? Betul. Makna Nabi nak bagi tahu kepada orang musyrikin, Allah lebih tahu daripada aku.
Allah lebih tahu daripada Nabi tentang apa? Tentang hikmah azab itu dilewatkan, bila diturunkan, kalau turun macam mana, Allah tahu, aku tak tahu. Kerja Nabi bukan nak cerita bila azab diturunkan, kan? Di mana diturunkan, bukan. Kerja Nabi hanya bagi peringatan, kalau kamu buat macam ni, azabnya macam ni. Bila, aku tak tahu. Okey. Dan di sini Allah kata apa? Bizzalimin, orang yang siapa pula orang zalim ni? Sebelum ni ada tak sebut orang yang zalim? Tak ada. Jadi sebenarnya zalimin ni refer kepada siapa? Ya? Siapa ni? Dalam konteks ayat ni siapa? Orang musyriki, apa kezaliman mereka? Kezaliman yang paling besar ialah syirik pada Allah. Ada dalil? Ada. Ayat apa? Surah apa? Dia benda yang biasa kita dengar. Dan benda tu ada dalam surah, kan? Sepatut kita kena tahulah. Kezaliman yang paling besar ialah syirik. Dalilnya surah Luqman. Apa kata Luqman pada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu syirik pada Allah. Kemudian Luqman bagi tahu sebab kenapa tak boleh syirik pada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Okey, boleh salah seorang baca? Wa indahu mafatihu al-ghaibi la ya'lamuha illahu. Okey, lepas tu? Wa ya'lamu ma fil barri Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. wal bahri. Apa tu? Wa ma tasqutu min waraqatin wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Apa tu? Wala habbatin Fi zulumatil ardh. fil ardi Wala rabbin wala ratbin wala yabisin wala yabisin yabisin illa fi kitabin mubin. dah. Ayat 59. Okey, cuba terjemah. Okey. Beza tak tulisan atas dengan bawah ni? Beza sikit ke beza banyak? Mana lebih cantik? Jagalah perasaan ustaz. Saya padamlah. Okey. Wa indahu dan di sisi wa indahu ke wa indallah? Hanyalah, kenapa terjemah Allah? Dan di sisinya. Dan di sisi mafatihu. Kunci-kunci al-ghaib, perkara
perkara ghaib. La ya'lamuha, Tidak ada tidak mengetahuinya kecuali dia. Okey, apa maksud ayat ni? Ayat ni sebenar Allah nak ayat ni sebenar huraian kepada ayat lepas. Kalau ayat lepas apa dia tadi? Hujung ayat lepas. Antara ayat yang lepas, wa huwa khairul fasilin. Allah adalah sebaik-baik penghukum, kan? Jadi hukuman tu apa tu? Termasuklah dihurai dalam ayat ni. Iaitu bila indahu di awal kena terjemah macam ni, hanya di sisinya. Bukan di sisinya saja, hanya di sisi Allah sahaja kunci-kunci perkara ghaib. Mafatih ni ada dua maksud. Pertama, mafatih jamak, plural. Kalau satu, miftah. Pernah dengar miftah? Apa makna miftah? Kunci. Jadi kalau kita terjemah kunci, seolah semua maklumat dunia dan akhirat duduk dalam satu gedung, dan gedung itu ada pintu dan dikunci, dan kuncinya siapa pegang? Mana semua maklumat tu ada dalam tu, dunia ke akhirat ke, pasal manusia ke jin ke malaikat, semua ada dalam tu, dan kuncinya di tangan Allah. Tak ada satu yang tersembunyi. Yang kedua, mafatih ialah gedung tu sendiri, gedung segala perkara yang ghaib. Di sisi siapa? Allah. Tidak ada siapa yang mengetahui melainkan dia sahaja. Sebenarnya Allah nak beritahu apa ni? Allah beritahu apa, dan Allah nak apa daripada kita, daripada maklumat ni? Kita kalau kita jahil, kita tanya siapa? Orang yang tahu, betul tak? Masuk akal tak kita jahil tanya orang jahil? Betul kan? Okey, lagi orang tu banyak ilmu, lagi kita refer pada dia. Betul? Tapi dalam kehidupan kita, banyaknya, biasanya kita rujuk, kita refer kepada orang ke kepada Tuhan? Tapi mulut kita mengaku tak yang paling alim dalam segala benda ialah Allah? Kita mengaku tak? Tapi dalam kehidupan kita, kebanyakan urusan kita tak rujuk pada Allah. Wa huwa khairul lakum. Moga-moga yang kamu tak suka baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, moga-moga yang kamu suka itu sebenar. Kemudian Allah tutup di hujung apa dia? Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sebab Allah tahu, kamu tak tahu. Kamu tahu, kamu rasa baik, sebenarnya tak baik. Jadi kesimpulannya, solusinya apa? Semua urusan kita serah pada Tuhan yang Maha mengetahui. Sebab tu bila kita meminta, jangan minta apa yang kita nak. Minta apa? Minta, ya Allah bagilah yang terbaik untuk aku. Apa dia? Engkau lebih tahu. Jangan kata, ya Allah aku ada projek ni, mintalah dulu projek tu. Kita tak tahu projek tu, dengan projek itulah menyebabkan kita tak boleh datang kelas tadabbur, kan? Betul? Kadang-kadang dengan projek tu kita tak sempat nak pergi masjid. Kan? Minta, sekiranya projek ni baik untuk agamaku, duniaku, takdirkan ke atasku. Kalau tak, biarlah aku rela. Tak dapat projek pun tak apa. Yang penting, jangan aku jauh daripada engkau. Pernah minta macam tu? Pernah? Oh, tak pernah. Kalau anak kita perasa, kita minta, ya Allah, bagilah anakku dapat 9A. Ataupun kita minta, ya Allah, kalaulah anakku dapat 9A, baik untuk agamanya, bagilah. Tapi kalau dengan sebab 9A anak aku semakin sombong, semakin liar, jangan bagi 9A. Pernah doa macam tu? Oh, tak pernah? Boleh tak tukar doa tu? Boleh, slow je, boleh. Tapi biasanya secara umum, bila anak nak periksa SPM, mak bapak berdoa di masjid ke di mana-mana, biasa minta nak lulus je, betul? Jarang sekali minta, ya Allah, jadilah anak aku soleh. Dapat 9A ke, itu tak penting. Yang penting anak aku jadi soleh. Apa dia? Pasal doa tu selalunya, itu kita minta general kan, yang terbaik. Tapi kita boleh minta doa yang spesifik
juga kan. Hmm? Yelah macam Ustaz kata nak minta 9A supaya anak tu. Tapi kena sambung lah doa tu supaya apa tu? Jika ia terbaik buat anak. Yang kena sambung tu lah, tak sambung tu. Sebab itulah Allah ajar kita baca doa daripada Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Itulah kunci kejayaan. Biarlah anak kita jadi qurrata ayun. Apa makna qurrata ayun? Penyejuk hati. Apa makna penyejuk hati? Bila hati kita sejuk bila tengok muka anak. Bila masuk waktu solat dia terus bangun, ambil wuduk. Kita tak suruh. Sejuk tak hati? Lepas solat, solat sunat lagi. Lepas solat sunat, solat baca Quran lagi. Baca Quran pula lama pada kita. Ya Allah, sejuk. Malu pula aku kan. Sejuk tak hati? Tapi kalau nak suruh solat, dah masuk waktu, dah cakap 10 kali, dia 9A. Tapi subuh pun ketuk macam nak pecah pintu. Sejuk tak hati? Ya Allah. Jadi salah siapa? Salah ibu mengandung ke, salah anak yang belajar, ataupun salah bapa yang berdoa tu? Okey. Tidak ada yang tahu benar ghaib kecuali Allah sahaja. Maka serahlah pada dia, pasti akan jadi baik. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui ma fi al-bar, apa yang di al-bar, apa dia? Darat. Wal bahri, dan di laut. Subhanallah. Mula-mula Allah sebut umum. Semua benda-benda ghaib Allah tahu. Hanya Allah saja tahu. Sekarang Allah sebut detail. Yang mana Allah tahu? Satu di laut, di darat. Besar tak darat? Bumi berapa lapis? 7. Semua yang di atas bumi, yang dalam bumi, yang setiap lapis bumi, Allah tahu tak? Berapa ada ekor semut lapis pertama? Allah tahu? Allah tahu. Kemudian di laut. Laut dengan darat mana lebih besar? Laut. 2/3 kan? Dan semua segala jenis yang ada dalam laut, daripada awal, daripada permukaan sampai ke dalam, semua Allah tahu tak? Ada berapa ekor sotong, berapa jenis sotong, berapa jenis ikan? Tahu tak? Tahu. Kita kadang-kadang tak pernah tengok kan. Bila tengok terkejut. Ya Allah, cantiknya, bagus itu. Kemudian wama tasqutu, dan apa yang jatuh ataupun gugur, min waraqatin, dari apa-apa warakah daun, illa ya'lamuha, kecuali dia mengetahuinya. Allah detailkan lagi. Daun, banyak tak daun? Banyak. Agak-agak berapa daun? Yang kat Kuala Lumpur, yang kat Pahang, yang hutan Pahang kan, yang kat Afrika, berapa banyak daun? Katalah beribu, berjuta, bila jatuh. Allah tahu tak berapa helai jatuh? Pukul berapa jatuh? Daun jenis apa jatuh? Okey, kita pula ada depan rumah kita ada 5 pokok bunga je. Ya. Bila kita siram pagi tu, kita tahu tak berapa helai daun jatuh? Tahu? Janganlah sombong dengan Tuhan. Kan? Kemudian pokok tu berapa tarikh kita tanam, kita besarkan, dan bila tarikh dia mati, tahu? Tak tahu. Kemudian wala habbatin, dan tidak. Habbatin apa dia? Dia terjemah biji ke benih? Biji. Dan tidak ada apa-apa bijian fi zulumat, dalam kegelapan, al-ardi, bumi. Tidak ada apa-apa saja bijian yang dalam, bukan setakat dalam bumi, dalam kegelapan. Kita kalau masa cerah pun kita tak tahu apa dalam bumi kan? Betul?
Tapi Allah bukan setakat dalam bumi. Ketika waktu gelap pun Allah tahu. Macam contoh semut hitam di atas batu hitam di waktu malam. Kita tahu tak berapa ekor semut atas batu tu? Nak tahu apa? Nampak pun tak kan? Wala ratbin, dan tidak juga yang basah. Ada biji yang basah, ada yang basah kan? Ada daun yang basah. Wala yabisin, dan tidak yang kering. Illa, kecuali dalam kitab mubin yang, apa maksud kitab yang nyata ni? Lauh Mahfuz. Makna apa ni? Daripada mula penciptaan dunia sampai akhir, pokok-pokok, bijian, daun, manusia, jin, malaikat, haiwan, semua Allah tahu dan semua tercatat kan? Dan bagi Allah susah tak? Kita kalau nak catat, bukan nak catat semua tu, nak catat kehidupan kita daripada sekolah rendah tahun 1 sampai masuk SPM setiap hari. Boleh tak catat tak? Dari dulu dah mana dah hilang semua kan? Kadang-kadang yang kita catat pun kita dah lupa kan? Betul? Tapi Allah tak pernah lupa. Sebenarnya apa yang akan berlaku ni Allah dah catat bila? Sejak bila Allah catat? Apa saja yang akan berlaku? Banjir ke, ribut taufan ke? Sejak bila Allah catat? Sebelum Allah mencipta langit dan bumi, selama 50,000 tahun. Mana berlaku banjir di Seri Muda bawah ni kan? Banyak kata hanyut apa semua kan? Sebenarnya benda tu Allah dah catat bila? Sebelum Allah cipta Shah Alam, sebelum Allah cipta Malaysia, sebelum Allah cipta langit dan bumi, 50,000 tahun. Semua dah. Sebab itulah penuntut cuba buka surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Jumpa? Cuba tadabbur. Cuba tengok. Surah Al-Hadid. Okey, Allah kata apa? Tidak ada apa-apa saja bencana musibah yang berlaku di bumi. Yang berlaku di bumi ni seperti banjir, tsunami kan. Wala fi anfusikum, dan tidak ada juga musibah yang berlaku pada diri kamu seperti sakit, positif COVID. Melainkan semuanya fi kitab, tercatat dalam kitab bila? Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah cipta langit dan bumi. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Nak catat semua tu bagi Allah adalah mudah. Apa faedah ni? Allah catat siap-siap benda yang akan berlaku. Faedahnya ayat 23. Likai la ta'sau, supaya kamu tidak rasa sedih duka cita ala ma fatakum. Macam mana ni? Kalau kita tahu musibah yang menimpa kita ni, kita yakin benda tu Allah dah catat. Supaya apa? Supaya bila berlaku kita tak akan sedih. Macam mana tu? Macam mana kita tak akan sedih tu? Apa dia? Macam mana boleh jadi kita tak sedih tu? Apa yang menyebabkan kita tak sedih?
Sebab biasa kita sedih kan. Tapi Allah kata, aku catat semua tu sebelum Allah cipta langit dan bumi supaya kamu jangan sedih atas apa yang terlepas, yang hilang daripada kamu. Banjir kan, hilang rumah, hilang. Sepatut kamu tak sedih. Tapi kenapa kamu sedih? Sebab bila kita tahu awal-awal lagi, Allah memang dah catat dan benda tu pasti berlaku. Aku sedih ke, aku tak sedih, pasti berlaku. Jadi apa faedah aku sedih? Kalau aku sedih, boleh tak menghalang benda tu berlaku? Kalau aku sedih, aku menangis, boleh tak memulangkan balik benda yang hilang? Jadi ada faedah tak sedih? Allah kata tak payah sedihlah. Benda tu akan berlaku. Boleh faham tak? Kemudian, lepas tu, wala tafrahu. Dan supaya kamu tidak rasa gembira dengan apa yang kamu dapat daripada nikmat. Tadi musibah. Kalau musibah jangan sedih. Sebab sedih pun tak boleh menghalang dan tak boleh memulangkan balik. Kalau dapat nikmat pula, aku begitu awal-awal supaya kamu jangan seronok dan jangan sombong. Kenapa? Sebab aku catat aku yang bagi, bukan sebab usaha kamu. Jangan banggalah. Boleh faham? Bila aku bagi, aku boleh tarik tak bila-bila masa. Jangan sombong. Boleh faham? Yang Allah cakap ni biasa tak berlaku dalam kehidupan kita. Yang bila dapat musibah, kita tetap sedih. Bila dapat nikmat, kita tetap gembira. Kadang-kadang sampai tak sombong. Sebab kita tak sedar ayat ni. Boleh faham? Tak, kalau macam kita dapat something lah, terus kita, oh Alhamdulillah berkat baca Quran semalam. Adakah itu sombong sebab kita rasa kita buat benda baik, Allah balas? Tak, itu ada penyakit lain. SS, syok sendiri. Penyakit perasan. Orang Melayu macam tu kan. Kenapa cuaca cerah ni? Oh, sebab bangun malam. Tak ada kaitan. Saya nak tanya, kalau kita kata berlaku benda baik sebab berkat apa? Baca Quran lah. Berkat baca Quran. Saya nak tahu, dari mana kita tahu kita baca Quran dapat berkat dan diterima oleh Allah? Dari mana kita tahu? Ada Jibril sampaikan wahyu? Tak ada. Macam terbalik Ustaz, macam katalah musibah muka, oh sebab semalam tak solat isyak. Semalam tak. Orang kafir tak pernah solat, okey je. Tak, sebab itu yang saya Tak, saya nak beritahu. Sikap orang beriman bila baca Quran ke bila buat ibadat, sepatutnya apa perasaan dia? Wa qulubuhum wajilah, hatinya sentiasa takut tak diterima. Bukan syok sendiri. Ni sebab aku baca Quran. Itu syok. Faham tak? Orang beriman kena sentiasa takut amalan tak diterima. Sebab bila rasa takut, apa kebaikannya? Dia akan buat lagi, dia akan perbaiki lagi, dia akan tambah baik. Tak ada. Jangan perasan. Kalau kita nak nasihat anak ke dekat kawan, buat baik sedekah Quran supaya Allah, itu ada dalil boleh kan? Dah, kita kalau sebab tu ulama kata kalau kita nak buat contoh, buatlah contoh dengan orang yang dah mati. Sebab orang mati dia tak akan riak. Ada tak orang mati riak je bila kita sebut kebaikan dia? Satu. Yang kedua, tambah-tambah kalau orang mati ialah sahabat Nabi. Mereka adalah generasi yang terbaik dan disahkan mereka ahli syurga. Kenapa kita nak buat contoh dengan kita yang kita pun masih hidup? Dan belum tentu amalan kita terbaik, belum tentu amalan kita diterima, kan? Lepas tu anak kita pula tahu sejarah kita. Mak ni kan baru 2 tahun berubah. Lagi kena. Bagilah peluang pada saya, kan? Mak berubah lewat, nak suruh saya berubah awal, kan? Kan kena sebiji, kan? Jadi buatlah contoh orang-orang yang terbaik. kalau kita nak encourage anak mengaji lebih, buat baik sedekah supaya nak mendapatkan pahala ataupun Tak boleh kita nak dorong anak kita buat kebaikan, boleh. Tapi asasnya Quran. Mereka buat tu kerana Allah dan berpandu ke Al-Quran. Allah yang suruh buat. Ganjaran pahala sekian-sekian. Dan kalau nak buat contoh, buatlah contoh generasi yang terbaik. Nabi kata generasi terbaik adalah generasi aku, yang patut dijadikan sebagai contoh. Okey, cukup Tak ada soalan Kalau tak ada, cukup setakat ni. InsyaAllah kita sambung minggu depan.
Jangan lupa malam ni pun ada, cuma bukan di sini, secara live. Pukul 9 suku. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. كتاب الله ترق جنانه وتنل